Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai penerangan kisah misteri. القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, seperti yang kita tahu, kita dah tengok episod part 1 dan part 2 daripada Kak Far. Permintaan korang kan nak part 3. Kita dah kita dah bagi tahu inform dekat Kak Far untuk buat part 3 dan dia bersetuju. So hari ni Kak Far ada di dalam talian. Bukan korang je lah yang teruja nak dengar cerita Kak Far ni, kita orang pun kan adrenalin tu dia pergi lain macam lah kan. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe untuk kita sediakan banyak lagi video yang lebih menarik. Okey, Kak Far berada di talian ke tu? Ya, saya ada. Okey Kak Far, ramai tertunggu-tunggu cerita Kak Far yang part 3 ni. Okey, rasanya kita dah boleh start please kan? Boleh. Jangan buang masa, kita teruskan. Okey Kak Far, boleh start ceritakan part 3 Kak Far. Okey, ni yang part 3 pula ada satu ni yang story yang saya akan cakap pasal anak akak. Okey, ni anak akak yang nombor 2 ni. Dia ni pendiam sikit tau. Macam dia tak macam abang dengan adik dia. Dia very quiet ni guys. Very quiet child lah. Jadi ada satu kali tu, masa tu umur dia dalam 3 tahun lebih tau. 3 tahun lebih. Dia baru pandai cakap masa tu. Jadi akak pula tu masa tu akak baru lepas hari yang kecil. Baru lepas hari bersalin yang kecil. Jadi masa tu akak masak lah kat dapur. Ni dekat rumah akak lah, akak tengah nak masak masa tu. Akak lagi potong sayur, lagi potong fish cake kat dapur. Akak punya dapur ni, akak nak beritahu dapur akak ni bangsa open concept tau. Tak ada tingkap. Tak ada, tingkap akak ada tapi tak ada grill. Jadi dekat luar yang korang tahu, akak punya tingkap dapur ni, belakang tu kapak besar tau kapak besar. Jadi betul-betul luar tingkap dapur akak tu ada satu pokok besar tau pokok tu. Pokok tu memang besar sekali. Jadi so anak akak ni kan biasalah kita kalau ada anak kecil kan selalu macam taruh macam pagar kecil macam a gate untuk masuk dapur kan. Betul. Pasal akak nak elakkan budak-budak masuk dapur. Jadi akak pasang tu baby gate lah. So masa tu dia berdiri dekat luar. So dekat luar dapur akak kat dapur, tepi pintu tengah duduk atas meja makan lagi potong sayur. Sekali dia berdiri, dia dekat tepi pintu dapur, dia sambil berdiri menangok akak ni, tengok akak potong sayur. Tiba-tiba mata dia tengok kat tempat tingkap dapur tu, dekat tingkap dapur tu, dekat pokok tu, dia cakap angkat apa tau, Mama. Ada akak cakap, ya adik, nak apa? Mama tengah masak. Kenapa? Jangan kacau. Pergi sana main-main dengan abang. Tak cakap dengan begitu. Kali dia, Mama. Dia tunjuk. Habis akak cakap, tengok apa? Sini dia. Dia tunjuk. Dia cakap, sini. Kalau akak boleh tengok dia. Pasal dia berdiri kat sebelah tepi. Jadi pintu dapur kat tu, dia berdiri kat tepi lah. Tepi kiri lah. Jadi akak boleh sebelah kiri. Kali dia cakap, angkat. Mama. Tu pocong dia cakap itu. Dia dah kenal ke tak? Dia cakap pocong. Push. Kecil-kecil dia dah tahu pocong tu apa. Alamak, aku dah sebut. Ni pocong. Tangan dia tunjuk kat mana tahu, dekat luar tingkat dapur. Okey. Tu akak cakap dengan dia, akak marah dia. Tu akak cakap dengan dia, aku cakap macam itu. Tak, tu pocong. Tu dia tunjuk. Aduh. Mama, tu pocong dia gitu. Kalau akak tu malah dia lah. Akak cakap, tak macam itu. No, macam itu. Sekali dia kata, pergi sana. Lepas tu dia takut. Terus dia lari tau. Dia lari keluar.
Sekali akak dah tak agak hati. Akak di rumah dah begini tau. Sekali akak cakap alamak. Akak cakap alamak, ya Allah. Tu akak baca lah. Pasal akak tak nak toleh kat tingkat. Pasal akak tahu kawan pun mesti akak tak nampak. Jadi akak tak nak toleh. Akak panggil suami akak. Akak cakap, akak panggil lah. Suami akak cakap, abang. Akak panggil suami akak pasal suami akak jangan duit. Jadi suami akak keluar. Dia cakap anda, tolong tutupkan tingkat boleh tak? Saya suami akak kata, kenapa? Jangan tanya kenapa tutup tingkat. Tadi suami akak pergi dekat tingkat dapur. Agak rasa agaknya dia pun terasa tau. Bulu rumah dia berdiri kan. Ini kali dia tak cakap apa. Dia tak cakap banyak. Dia tak ada cakap kenapa. Dia tak cakap apa. Tiba-tiba dia tutup. Dan dia azan kat tingkat tu. Tu yang akak nampak. Yang masa ni akak memang tak ada nampak lah Akak tak nampak. Akak tak nak tengok. Pasal akak tak toleh. Tapi akak nampak daripada kat ujung mata memang ada benda putih tu kat situ. Okey, faham. So ada kesinambungan daripada cerita yang ni? Kita ni lepas ni dah tak ada apa-apa lah. Tapi lagi satu cerita yang lagi satu, masa tu akak lagi tengah mengandung. Masa tu akak lagi hamil yang nombor 3. Ni cerita yang sebelum tadi ke yang next ni? Yang situasi yang ni yang lepas sebelum cerita ni lah. Sebelum yang pocong ni lah. Okey, yang anak akak tadi yang nampak tu, dia lelaki ke perempuan? Anak akak lelaki. Anak akak 3 dia lelaki. Okey. Jadi yang ni, cerita ni yang nombor 2 ni, cerita nombor 2 ni before akak bersalin. Masa tu akak lagi tengah hamil anak nombor 3 lah masa tu. Dalam masa akak dah 7 bulan lebih. Kebetulan masa tu kita orang satu family ni, akak, mak akak, adik akak semua, kita orang pergi holiday dekat PD, Port Dickson. Kita pergi holiday PD macam tu. Sekali kita book macam resort lah dekat situ lah. So masa tu kita orang baru balik makan tau. Dah macam kita dah pergi jalan-jalan apa semua kan. Sekali kita balik tu masa tu malam lah, dalam pukul 12 nak dekat pukul 1 kita lah. Kita balik daripada makan lah masa tu. Sekali tengah jalan kat dalam resort ni. Tengah jalan, resort dia kalau siapa yang tahu lah, ni resort dia betul-betul kat tepi laut. So masa tu resort kat tepi laut. Jadi masa tu kita orang tengah jalan ni, yang akak dia kan tengah berat kan, badan dah berat dengan baby semua kan. Jadi akak dengan suami akak dekat tengah, depan akak adik akak dengan suami dia. Lepas tu adik akak yang bongsu, dan akak dengan suami akak dengan anak-anak. Dan belakang sekali, penghabisan belakang arwah bapa akak dengan mak akak lah. Pasal mak akak duduk kat wheelchair, jadi belakang akak gelap. So kita lalu nak masuk bilik kita tu. Pasal kita sewa dia macam bilik besar lah. Jadi boleh masuk satu family semua kat dalam. So masa tu kita orang tengah lalu kat dia punya koridor tu lah. Kan seperti orang tahu kalau resort ni, dia punya laluan untuk pergi bilik tu kadang-kadang ada macam kawasan kecil kat tepi. Ada kadang macam boleh nampak aircon bilik sebelah gitu kan. So tiba-tiba yang my sister dengan my brother-in-law ni dekat depan, diorang dah diam tak, diorang tak cakap apa. Akak ni pula ternampak betul-betul dekat atas ledge aircon tu, akak ternampak kucing putih. Kucing putih besar apa kucing tu. Kalau kak macam kucing tu macam tengah crawl lah, macam tengah crawl. Kata orang mesti tengah prowling tu lah kucing dekat atas tu aircon. Jadi kata langsung dia kak, saya kata langsung dia kak, bang, mana ni kucing ni? Kata macam itu. Sekali, suami akak ni pun agaknya dia tak nampak, tapi akak nampak tau. Itu kucing besar. Sekali akak bila cakap, besar ni kucing. Besar ni kucing. Besar. Nampak tak? Besar kucing tak cakap itu. Sekali my arwah father cakap, hoi, alamak kau ni janganlah tegur. Kau tengah macam gitu kau pergi tegur. Arwah bapak cakap. Sekali my sister semua dah marah tak. Macam tu, mak dia ni mak buyung ni. Dia tak terdiam lah. Itu. Kalau akak pun mungkin tak, okey. Saya tak tahu lah macam nak tegur benda tu kan jadi akak diam. Kata, okey, tak, sorry. Lepas tu dah, kita tak tahu kita dah masuk bilik. Masa tengah kat dalam bilik tu, kat dalam kita punya apartment ni, tahu kita orang dah tidur my sister dah tidur, my mom semua dah tidur, kita semuanya tak ada apa-apa tau. Sekali bila malam, tengah tidur, dekat dia punya balcony dia, pasal balcony tu menghadap swimming pool tau.
arwah bapak akak ni, dia memang habit. Arwah bapak akak, dia tak suka tidur dalam bilik. So, arwah bapak akak macam, dia tidur dekat hall lah. Dekat yang tempat hall yang kita sewa tu lah. So, dia baring dia kan. Tiba-tiba arwah bapak cakap, panggil kat atas. Arwah bapak kata, pergi dia kak. Dia cakap apa? Tadi kau tegur kan? Kau tahu tak, dia datang kat depan ni. Bapak cakap itu. Lalu berumur kau ada berdiri kan? Datang kat tempat. Apa benda tak? Kali arwah bapak cakap apa? Kucing yang tadi kau tegur tu bukan kucing, kau tahu tak? Itu perempuan baju putih. Bapak cakap itu. Aduh. Wah. Yang akak ni nampak kucing. Tapi padahal bukan kucing sebenarnya. Benda tu. So kata bapak cakap pulang kau. Dia marah. Akak kena marah. Masa ayah akak tegur akak jangan tegur masa nampak kucing dekat aircon tu. Akak nampak memang kucing tapi ayah akak nampak apa? Nampak perempuan tengah baring kat atas aircon tu. Arwah bapak akan nampak perempuan lagi tengah baring. Jadi bila akak dah tertegur tu, dia ikut kita sampai dekat dalam, bukan dalam bilik tapi dia dekat luar. Dia dekat luar balcony tu, dia belega dekat luar balcony tu. Maksudnya Kak Pon lah Kak Pon tu. Kak Pon memang Kak Pon. Nasib baik tak milai pisang. Ada tak mulai tapi dia macam belega-lega dekat tingkap yang tu lah. Macam dia nak masuk agaknya tak boleh. Pasal bapak akak pun solat kat depan situ. Pasal masa sebelum tu masa kita masuk, masa kita memang family akak ni memang ada habit lah. Kalau kita pergi holiday, kita pergi macam hotel, kita book hotel ke apa kan, nanti masuk mesti my arwah father will azan dulu. Dan macam kita pergi salam kita lah, kita pergi salam, kita azan. Jadi kita inilah macam bagi tahu yang kita tu nak masuk gitu. Jadi dia tak kacau. Yang ni berlaku pada tahun berapa ni kak? Ni tahun 2014. Okay. Tapi first time lah yang ni aku dengar Kak Pon dia nak jadi kucing. Ni first time lah. Kita kat atas setelah akak nampak kucing besar, kucing putih, cantik lah kucing putih, mata kalau biru. Rupanya bukan kucing. Dah lah kucing selalu naik studio kita. Aku dah risau dah. Okey kak, kita teruskan lagi cerita kak. Lagi satu punya story. Yang ni lagi satu punya, tak tahulah kalau korang kenal lalu ketiga tempat ni Masa tu ni akak masa tu tengah honeymoon. Masa tu akak pergi honeymoon dekat KL. Pasal seperti kata kak, my arwah nenek kan orang Pajang. Jadi banyak saudara mara akak semua dekat daerah Selangor lah. My uncle, my auntie semua ada dekat sana. So nak cerita, masa tu akak honeymoon pergi KL. So I jumpa my makcik. I panggil dia makcik lah. My makcik ni bawa pergi jumpa abang-abang dia. Bawa pergi rumah abang-abang dia lah. Kalau di satu tempat ni kita tengah lalu nak pergi rumah arwah abang dia dekat Puncak Alam. Masa tu tengah seperti akak tak tahu lah pasal tak dengar banyak orang cakap Puncak Alam laluan dia tu keras kan. Saya tak tahulah. Tapi ni yang akak kena ni, my mak tu bawa kereta tengah driving ni, my auntie tengah driving. Sekali akak dalam kereta dengan my husband dengan I lah. I duduk depan, my husband kat belakang. So kita tengah jalan dekat area Puncak Alam tu, my auntie dah pesan. My auntie cakap sini tempat dia milik jaga. Pasal sini memang tempat dia memang extraordinary, main cakap itu. Jadi akak faham tau, akak cakap oh okay, so I know dia betul macam very easy ke apa gitu, akak tahu lah. So main tu cakap, main tu buka lah macam dekat sambil jalan tu, dalam bench, dalam kereta tu main tu buka seraya si macam lah sambil lalu kat situ. Kali yang akak ni masa tu, mata akak ni macam terperasan tau, dekat tepi tingkap akak ni macam ada benda putih tengah lagi ikut kereta lumayan tu laju tau. Jadi akak kata ni apa benda kalau akak diam tau. Akak masa tu tak keluar dalam mulut, akak cakap dalam hati ini apa benda. Kali bila akak tulis nak tengok kan macam benda daripada peti mata tu, akak cakap mak lagi. Saya kata cakap mak tu
kecil itu akan terpekik tau. Tapi mak cakap ada terpanjat lah. Pasal tiba-tiba tak jamin tak ada ribu akan terpekik kan. Mak tu cakap tutup muka dengan tangan gini. Cakap dah macam takut lah, dah gigit. Kan Mayan tu kan macam dah tak tenteram lah nak bawa kita. Kita tu astagfirullahaladzim. Apa dah cakap? Jangan tengok. Apa tahu macam nanti cakap. Kenapa tahu? Gula-gula sweet ikut terbang kat kereta di tepi tingkap. Gila lah. Itu part lah. Dia ikut terbang. Benda tu, gula-gula tu dia ikut terbang kat tepi tingkap kereta Mayan tu. Dia terbang Nanti kata. Dia terbang. Ikut terbang. So Jadi kepala dia tu Akak ceritanya kat belum rumah begini lagi tau. Dia punya korang energi lah. Dia punya kepala tu betul-betul dekat tempat tingkat akak. dia pandang dalam. Dia terbang. Dia pandang ke dalam. Wow. Dan dia ikut terbang. Selalu kan kita jumpa sweet candy dia lompat-lompat. Tapi yang ni lain macam lah dia punya tenaga dia. Boleh terbang. Mati lah. Dia mati purpose kain dia tu kan. Ush. Dia rupa dia tu biasalah macam orang cakap lah yang muka mata merah, muka hitam macam tu lah. Betul. So berapa lama dia ikut kereta kau? Ada dalam 5 minit lah. Oh 5 minit? Tapi mak tu akak 5 minit. Dalam 5 minit akak rasa lah pada akak. Tapi akak tak tahu lah berapa lama dia ikut, akak tak tahu. Tapi pasal jadi mak tu akak buka ayat kursi kat dalam kereta, dia kasih kuat. Then mak tu akak suruh suami akak azan dalam kereta. Masa tu suami akak pun nampak? Suami akak tak nampak, akak nampak. Jadi yang nampak cuma akak dengan mak tu. Suami akak tak nampak. Sebab akak tak nampak, tapi dia rasa. Macam dia rasa bulu rumah dia berdiri. Dia bagi tahu lah yang bulu rumah dia berdiri. Tu sebab mak tu akak pasal kencang. Dia kata kalau ada apa-apa jangan tengok. Yang akak macam yang akak ni tak tahu apa-apa. Kalau kita boleh kan senampaklah dia. Tapi bagi yang nampak tu rasanya bukan bagai 5 minit lah, bagai 5 jam aku rasa. Itulah pasal. Masa dia pandang akak tu kan. Dia ada senyum ke, dia ada tegur, pandang apa ke, tak ada. Tak ada. Dia cuma macam dia tengah toli, dia tengok dengan kepala. Macam kurang energi lah dengan dia punya yang ikatan ke atas tu. Dengan muka dia yang rapat dekat tingkap ni. Melekat. Okey. Lagi soalan lain ni. Masa dia macam muka dia melekat kat depan tepi akak tu, dia punya badan belakang tu pula memang macam tergantung, terbaring macam tepi tingkap pula. Tak tahu lah. Badan dia akak tak perasan. Tapi akak macam nampak akak rasa dia punya badan kita. Saya cakap dengan mak Solah, akak cakap, Maksu, tak kau ya benda ni dia terbang. Sekali Mak Solah cakap apa? Dia tak terbang. Badan dia dekat atas bumbung kereta aku. Masa dia mengintai ke bawah ni. Mak Solah tak nampak. Tak ada masukkan masa tu kita dah balik lah. Dah lepas tu lah balik baru Mak Solah cakap. Dia bukan terbang. Benda tu dekat atas aku punya bumbung. Itu sebab kepala dia dekat tepi sana. Betul lah tu. Alamak. Dia boleh baring atas kereta guys. Dia boleh baring atas kereta. Dia ingat percutian ke apa atas kereta. Kan masa tu Syah Alam dekat belah mana Puncak Alam. Akak tak ingat lah dalam tu. Pasal masa tu kita nak ke Puncak Alam lah masa tu. Puncak Alam nak menuju ke UiTM ke? Tak, akak tak perasan. Tapi akak tahu jalan daripada Jalan Meru Jalan Meru ke apa tu. Jadi dia nak masuk ke Puncak Alam. Meru. Jalan Meru. Meru jalan tu. Okay, faham. Kawasan tu pun keras juga aku dengar. Ya, betul. Sebab masa tu kawasan Puncak Alam ni baru nak dibangunkan betul kan. lah. Banyak kelapa sawit juga kan. Kiri kanan dia hutan dengan kelapa sawit. Betul lah, sebab kampung saya sana. Kat situ lah Kak. Pasal rumah arwah bapak Jalakak tu memang ke dalam sana lah. Jadi tapi ini dia lah. Ini menarik. Ini Kali ni dibaring. Tapi kat nasib baik dia jengah kat tingkap tepi. Kalau dia jengah kat tingkap depan kat Allahuakbar, tak tahu nak cakap apa dah tu.
Patutnya kau nampak tu kan, break je. Patutnya akak buka tingkap, akak ketuk balik. Okey, gurau guys. Tak berani, akak tak berani. Betul lah. Oh. Mana dah tahu akak macam Kak Jam kan. Kak Jam je lagi dia boleh tendang je. Dia memang dia berani, boleh tegur lagi benda tu. Tu pasal dia dapat pick up. Okey Kak. Cerita yang seterusnya. Okey. Cerita seterusnya ni berlaku yang ni akak punya personal experience yang paling akak tak boleh lupa. Ni kena pasal masa tu makcik akak lah. Kira pakcik akak punya isteri dibuat orang. Dia kena buat orang lah. Jadi dia kena apa? Ada orang dibuat makcik akak lah. Jadi makcik akak ni dalam badan dia ni ada 3 benda dalam badan makcik akak. Makcik akak masa tu baru lepas melahirkan. Jadi yelah, kata orang kan kita kalau lepas melahirkan kan badan masih belum bersih kan, masih lebih tengah dengan darah nifas ni semua kan. Jadi benda ni meresap dalam badan dia. Pasal ada orang hantar, sebenarnya ada orang tu yang nak hantar, nak dikenakan pada pakcik akak, tapi terkena pada isteri dia. So benda tu merasuk badan makcik akak lah. So masa tu kat rumah, kejadian ni berlaku kat rumah arwah nenek akak lah. Masa tu dia dah terpekik-pekik tau, makcik akak ni dah terpekik-pekik. Pasal apa, sebelum tu, seminggu sebelum kejadian ni, makcik akak ni tiba-tiba jadi macam meroyan. Dia buang pinggan, dia buang pinggan kaca, dia buang cawan, dia buang tujak air yang kaca tu. Kalau rumah Singapura kan tingkat semua tinggi-tinggi. Jadi rumah dia tu kat tingkat 18. Jadi dia campak tu pinggan, dia campak tujak jatuh ke bawah. Kan kalau kena orang kan ini kan. Yelah, bahaya lah. Jadi macam masalah kan. Jadi kena orang kat bawah kan. So agaknya ada orang komplain, polis tu datang ke rumah. Jadi masa polis tu datang ke rumah, kebetulan pakcik akak ada. Tapi pakcik akak ni macam ingatkan bini dia tu macam meroyan lah pasal lepas dia kahwin kan. Jadi dia ingatkan meroyan tu dia bawa pergi doktor macam biasa, tak dia ingat apa. Rupanya benda tu masa tu dah meresap. Jadi pakcik akak tak tahu. So polis tu datang. Masa polis tu datang, dia ketuk pintu rumah, pakcik ni buka. Pakcik akak buka. Dia kan nak kenapa ya? Polis tu kata, awak tolong saya nak, pasal ada orang komplain kata dia. Ada orang buang-buang kaca, buang pinggan, buang gelas. Jadi pakcik kata, itu bini aku. Pasal bini aku baru lepas bersalin, dia kena macam postnatal blue. Itu dia. So sekarang tengah ambil ubat. Cakap lah macam tengah merawat lah. Baru ambil ubat gini. Sekali polis tu berbual lah. Ni polis Melayu Polis Melayu ni tengah berbual dengan pakcik akak. Tiba-tiba makcik akak ni daripada dalam bilik dia keluar. Kata dia tengok polis tu dengan mata dia terbeliak. Dia kata, kau nak datang macam ni? Macam itu. Sekali polis tu macam terperanjat lah. Polis tu macam tengok tau. Akak rasa polis ni pun tahulah. Dia pun boleh nyanyi kan. Jadi dia tengok makcik akak tu. Dia kata, abang boleh keluar sekejap. Jadi pakcik akak keluar daripada rumah lah. Keluar daripada rumah tu tutup gate. Jadi polis tu bisik dengan macam masalah. Abang saya rasa ada baiknya abang bawa isteri abang ni pergi merawat cara tradisional. Bawa jumpa ustaz. Saya rasa ada yang tak kena dengan isteri abang macam itu. Jadi pakcik abang okey. Kata pakcik itu, okey nanti saya biarkan lah kata pakcik akak. Tapi bila polis tu dah jalan makcik akak ni macam tak lah. Dia punya apa tu kata orang, dia punya terpekik-pekik. Dia menilai kat dalam rumah. Mai pakcik ni. Nanti tu agaknya dia dapat, mai pakcik dah tahu lah pasal dia pun polis tu dah cakap kan. Jadi pakcik akak telefon arwah datuk akak lah. Arwah Melayu akak ni. Dia cakap apa? Pak, boleh tak balik rumah sana? Balik rumah nenek akak lah. Dia kata, datuk akak kenapa? Kali dia bilang bini dia kata nak. Okey. Kali datuk akak ni bawa dia balik lah. Okey, datuk akak kata, okey nanti kita datang ambil dia datang. Kali masa datang, dia orang nampak lah actually what happened to my auntie.
cut story short, orang bawa mak aunty pergi rumah dia, panggil orang untuk berobat. So masa panggil orang untuk berobat tu, benda tu keluar. Macam orang yang berobat itu, panggil lah, bukan seru kan, dipanggil nak dibaikkan kan. Jadi keluar, satu-satu keluar. Dalam badan dia total ada 3 kakak cantik. Ada 3 kakak cantik. So, nak dikeluarkan tu, bukan senang nak dikeluarkan 3 kakak cantik ni, satu bisu, yang lagi satu very agresif. Dan yang lagi satu dia macam dia biasa ni, macam dia nangis je. Yang very agresif tu yang selalu macam dia melawan balik dengan menilai. Yang itu masih ada 3. Yang satu kebisu, yang satu kebisu, pontianak kebisu. Baru kesan aku dengar pontianak kebisu. Yang itu pontianak kebisu. Bila orang pakar perubatan tu panggil kan, dia tak jawab. Dia cuma ngangguk, dia cuma geling, dia tak berbual. Jadi yang lagi satu dia cuma nangis je. Macam dia nangis biasa. Tapi dia tak dia berbual lah. Dia cuma nangis. Bila pakar tu berbual dengan dia berbual sikit dia nangis. Lalu yang lagi satu keluar, yang ini very epic. Yang ini dia sampai ambil pisau dia sampai pergi dapur ambil pisau nak tikam my grandmother macam tu. Nak tikam my ini. Itu yang jadi fikirlah. Jadi masa yang orang ni tengah ubatkan dia ni, tak ada orang dalam rumah. Macam orang perempuan ni, macam my grandmother, my auntie, tak berani duduk dalam rumah. So dalam rumah tu cuma my uncle, my arwah yai, grandfather, arwah datuk lah, arwah yai, dengan my another uncle lah. So tiga pakcik dengan bini dia, dan dengan yang my auntie yang sakit ni. Habis tak ada orang lain kan dalam rumah tu. Kalau masa tu akak tak tahu, akak pergi rumah my grandmother macam nak ambil barang. Pasal akak punya barang kat dalam rumah lah. Masa tu memang kita tahulah dia dah kena campur, tapi dia kat dalam bilik, dia tak kacau. Macam my uncle dia tutup pintu kan. Jadi dia kat dalam bilik tu dia seorang tu. Kalau dengan fikiran akal kita yang biasa ni, boleh ke tidak kalau seorang perempuan ni dengan tenaga yang biasa ni tolak tu kabut baju kat belakang, bukan kabut baju, kabut meja toilet tu dia tolak sampai tinggal kat pintu. Dia seorang tolak. Tolak apa ni? Dari mana kekuatan ni? Ni kat my auntie kan masa tu dia kena campur kan. Jadi dia masuk dalam bilik tu tau. Dalam bilik, ada satu bilik ni dekat koridor lah bilik ni. Dia masuk, dia tutup pintu. Jadi dekat belakang pintu tu dia tendalkan dengan meja toilet. Kabut meja toilet. Yang terheran tu macam mana datang kekuatan dia untuk tolak ke meja toilet tempat pintu. Pasal meja toilet tu bukan yang kecil ni tau. Meja toilet yang besar tau, yang macam kayu zati punya tau, yang berat. Besar lah. Very big, besar. Dia tolak kat belakang pintu. Jadi orang tak boleh masuk bilik tu. Masa tu orang yang berubat tu ada lagi kat situ? Tu orang tukang ubat tu dah balik. Pasal tukang ubat tu datang 3 kali untuk mengubatkan ni lah. Pasal masa tu yang dia dapat tarik keluar cuma satu je. Yang bisu tu dia dapat tarik keluar. Dia dapat tarik keluar yang bisu. Jadi tinggal yang agresif dengan yang nangis tu. Tapi itulah yang masa tu akak tak tahu dia dekat, akak ingat tu dekat dalam dia dah relax lah. Pasal dah keluar satu kan dia ingatkan dia macam dah pingsan. Pasal sebelum pakar tu balik memang dia dah terbaring lemah kat katil tu, dah macam pingsan gitu. Jadi kita tak expect apa-apa. Kali masa tu akak balik rumah my nenek ambil barang. Pasal barang akak tertinggal dekat hall lah. So kebetulan masa tu barang akak tak bersih. Jadi Akak ingat, aku cakap main ke marah, main ke cakap kau keluar nanti, takut nanti apa terjadi, kata main ke kau keluar, kau pergi sebelah, pasal tumpang rumah jiran sebelah lah, main ini semua kat rumah jiran sebelah lah, tumpang sebelah. Jadi main tu kau pergi sebelah, nanti takut dia keluar ke apa-apa jadi susah lah, at least kita sini lelaki kan, kata main ke. Saya cakap, tak ada dia nak cakap, tak ada lah, kita ada nak ambil barang. Saya cakap,
kata my uncle, okey lah kalau ambil barang sekejap. Jadi dia tak tengah ambil barang ni, masa tu sekejap tak sampai dalam 10 minit. Kat dalam 1 minit dia akan tengah ambil barang ni. Okay, pintu bilik, kaset, buka pintu bilik. Tapi tak cakap diam tau. Tak cakap diam lah. Kita orang yang sedih diam tau. Akak pun dah takut lah pasal akak seorang tak tumpang kat dalam rumah. Jadi akak macam takut. Alright. Lepas tu kan dalam rumah tu akak seorang. Jadi macam dah takut lah. Pasal jadi akak terdiam. Jadi main tu dia diam. Tiba-tiba dia keluar, merangkak. Dia kata dekat pintu bilik tu dia merangkak. Dia keluar. Laju tau. Tak pernah akak nampak orang merangkak macam tu laju. Kalau orang merangkak kan dia macam normal dia merangkak kan. Dia merangkak very cepat gila tau dia punya merangkak. Dia merangkak keluar dengan rambut dia panjang. Lepas tu dia boleh cakap dengan akak. Ada gitu tau. Jadi I know that one not my auntie. Dia bukan my auntie. Suara dia bukan my auntie totally dia. Pasal my auntie macam dia punya suara ni, nak cakap ni, suara dia very soft spoken. Tak pernah dengar suara dia kasar sikit. Sekali masa dia merangkak tu, dia gitu. Okay, my uncle ni, suami dia bangun tau. Macam tengah tanda kat sofa, kita bangun. Sekali yang my arwah datuk ni tengah baca Yasin tau. Dekat tepi, baca Yasin tengah duduk. Jadi my grandfather ni diam aja, tak cakap apa. Sekali my uncle lagi satu tepis air. Macam coverkan air lah. Macam dia berdiri depan air tu. My uncle berdiri depan air tu. Macam sengaja nak tutupkan daripada pandangan dia. Lepas tu dia cakap dengan my uncle, aku nak asal badan dia. Macam itu. Aduh. Alamak, Pak tu kan akak cakap, ya Allah. Akak dah menggigil masa tu. Kata my uncle, tak ada. Jangan kacau. Memang cakap itu. Kau boleh masuk bilik. Memang cakap itu. Memang tu marah dia lah. Marah adik ipar dia. Memang cakap, kau boleh masuk bilik. Jangan kacau dia. Pergi sana. Dia tak kacau kau. Memang cakap itu. Aku nak masuk badan dia. Badan dia ada. Aku nak makan. Ya betul. Ya Allah. Alamak aku teringat balik benda badan aku berenang dah. Jadi bila dia dah gitu, my uncle dah gitu kan. My uncle dengan pelan-pelan dia tarik akak, baju akak ni my uncle tarik, suruh akak lalu pergi kat depan gate tau. Depan gate pintu, my uncle keluar. Jadi masa tengah nak keluar tu, dia merangkak lagi. Laju tau dia merangkak. Kali dia bangun, dia dengan kira dia terdongak gitu. Macam yang Kak Jen kan dia sama kan, dia tak. Dia terus daripada merangkak tu dia stop. Dia berdiri gitu, tinggi. Habis dia cakap, banyak gila ni. Aku nak masuk badan kau. Dia cakap gitu. Maya. Betul. Dengan suara-suara tu seram tu. Aduh. Akak buat suara tu jadi ya kak. Saya tak payah nak edit. Betul. Sumpah nama Allah kata bohong. Kali lepas tu kan Mayang ni, yang suami dia try nak tarik dia. Wah, dia tolak Mayang ke lah. Dia tolak suami dia. Mayang tu jatuh kat tepi sofa. Dan yang Mayang tu yang cover air ni, Mayang tu yang cover air ni badan besar tau. Dia boleh tepis Mayang tu lah. Alamak, dia dah tepis Mayang tu, dia dapat tangkap kaki akak ni, akak ni tangan ni, dia dapat tangkap tangan akak. Dia dah pegang tangan akak. Akak dah pusat ni, akak dah menggigil ni. Kali dia pegang tangan akak, dia jilat dekat akak punya, dekat tangan ni, dia jilat dekat akak punya tangan. Kali dia cakap, aku berdarah. Allah Rabbi. Tak tahu macam Akak masa tu tak dapat nak tarik. okey, pasal Mayang tu yang kan saya cakap tadi, Mayang tu yang tengah cover akak ni kena tolak dengan dia. Dan Mayang tu ni badan dia kecil tau orang dia. Kecil, molek orang dia. Yang akak heran tu macam mana dia boleh tolak Mayang tu yang besar macam tu. Dia dah tolak. Jadi jadi my arwah yai ni, my arwah grandfather tu bangun tengah pegang Quran ni, my arwah yai pegang Quran. Terus datang dekat my grandfather, ambil tu Quran, tampalkan kat badan dia. Tampalkan kat badan dia tu kan, baru dia punya mengilai, ya Allah ya Rabbi. Dia mengilai? Sakit tu aku. Betul tak, dia punya mengilai kat. Dia memang kena sekarang begini. Dia memang, dia punya mengilai satu macam. So, Mayang tu apa lagi, macam dia tengok dia dah lemah gitu kan, dah terkena
ayat apa dah terkena Al-Quran tu kan. Kali my grandfather tu tak dengan my uncle. Pergi suruh anak saya dia keluar. Pergi suruh dia keluar. My uncle buka pintu. Orang kabut. My uncle pergi. Kata my uncle, cepat pergi. Terus tak apa lagi. Keluar lari. Itu jam I terus nangis. Macam dah tak tahulah nak cakap macam ni. Ya Allah, betul. Nangis saya masa tu. Bukan lega lah dapat lepas daripada tu benda. Kali lepas tu, dah kita di dalam beg. Husband dia angkat lah. Husband dia angkat balik ke dalam bilik. Besok pagi, dah datang lagi yang tukang ubat ni pun datang lagi. Dapat tarik pula yang si nangis ni. Nangis ni yang dapat tarik keluar. Yang agresif ni susah. Tak dapat. So, kena panggil lagi satu kena pakar untuk keluarkan. So, status yang kena rasuk tu lepas tu jadi macam mana? Lepas tu dah lepas benda ni dah keluar, dah nak cakap jadi macam satu orang khas mental. Sekarang sebenarnya dia sedar tak berapa lama dah dia kena rasuk sebenarnya? Saya dah kena rasuk ada dalam 3 minggu lah. Seminggu. Lama juga ada bertapak kat dalam. Pasal masa tu dia lagi lagi dalam hari sebenarnya. Jadi pada dalam hari, jadi badan tak bersih kan. Jadi benda tu macam dapat senang merasuk lah. Itulah. Jadi bila kata orang, kalau orang ingatkan dia kena postnatal blues. Kata orang gila meroyan ke apa. Tapi actually benda tu memang masuk dalam badan dia. Ada simpan lah. So bila benda tu dah keluar, bila benda tu dah dikeluarkan, pakcik tak bawa dia pergi hospital mental lah untuk pergi rawatan susulan. Dia boleh makan ubat lah. So my auntie harus makan ubat for her life lah. So sekarang macam mana keadaan ni? Sekarang dah Alhamdulillah kan she's better. Kita nak dengar tu. Dah makan ubat kan. Dah baik lah, Alhamdulillah dah baik. Dah getting better lah. Bahaya juga Tapi part yang itu sampai sekarang tak tutup. So pada lelaki yang kat luar sana, kalau bini buat perangai, jangan ingat dia meroyan je. Cek betul-betul balik. Takut benda lain yang buat dia meroyan tu sebenarnya. Kan. Tapi ini pun sebab salah satu sebab punca ni pun manusia juga yang saling dengki dengan satu sama lain kan. Tu utamanya. Tu 2014 tu. 2014 kan? Tak, yang makcik kat terjadi ni masa tu tahun 2004. 2004. Tak kisahlah 2000 apa. Tapi sampai sekarang ada. Masih lagi lah. Orang masih lagi. Dia masalah nak dengki dengan orang tu tak apa. Tapi dengki yang positif. Maksudnya saling bersaing. Ini kau dengki dengan benda-benda macam ni. Allah. Hai. Dengki tak sihat lah. Aduh. Okey, Kak Fah. Ada cerita yang last? Betul. Ini terjadi pada arwah bapa akak. Okey. Okey, yang ini terjadi pada arwah bapa akak. Masa tu akak umur dalam 15, 16. Dalam tahun 97 gitu lah. Masa tu. 97. Masa tu akak baru sekolah. Baru nak dekat habis sekolah. Masa tu akak menengah 3. Masa tu akak menengah 3 lah cerita ni. Jadi, bapa akak ni, orang dia ni masih, saya cakap arwah bapa akak ni, orang dia lurus, gundul bapa akak ni. Jadi dia masa tu dia baru-baru belajar, macam nak belajar ubat orang lah. Masa bapa akak ni ada kebolehan untuk mengubah orang. Jadi masa tu dia belajar dengan satu pakcik ni. Dia rapat lah dengan satu pakcik ni. Tapi dalam kebaikan dia rapat dengan pakcik tu take advantage. Pakcik tu pass down dia punya saka. Macam pas tu ni saka lah. Jadi bapak tak tahu, bapak tak ingat kan macam kawan biasa, macam kawan rapat, berbual apa semua. Kali sampailah satu, masa tu dia ajar bapak akak. Dia kata rumah hari Khamis malam Jumaat, asapkan rumah. Habis dia ajar bapak akak macam-macam lah masa tu. Jadi bapak akak tak tahu bapak akak ikut kan. Orang baru belajar kan, masa tu kita tak tahu bapak akak. Jadi bapak kan tak tahu mengikut dia orang tu suruh. So sekali kebetulan ada satu kali tu, satu hari tu lah bapak akak
jemput untuk ke rumah Allah untuk umrah. Bapak akak dapat pergi umrah So masa bapak akak pergi umrah ni, bapak akak pergi masa tu mak akak tak ikut. Bapak akak pergi dengan nenek dengan pakcik akak. So bapak akak, adik dia dengan nenek akak lah pergi umrah 3 orang. So my mother tinggal. So kat dalam rumah cuma akak adik-beradik 3 orang dengan my mum lah. So semua perempuan dalam rumah semua perempuan. So masa bapak akak tak ada, mak akak tak asapkan rumah. Pasal bapak akak cakap, bapak akak pesan lah tolong asapkan rumah. Mak akak tak pesan, mak akak kata syirik, kurafat, makanan jin kata mak akak. Cakap itu, asap tu kan makanan jin. Habis akak, yang kita tak boleh nak, akak tak bantah lah, akak semua diam je pasal selalu yang bikin bapak akak. Jadi mak akak tak boleh cakap apa-apa lah kan pasal suami dia kan. Mak akak nak tegur nanti takut apa pula. Jadi mak akak diam. So bapak akak buat lah selalu. So bila bapak akak tak ada, mak akak tak buat. Mak akak buat bodoh. Kali masa first time yang mak akak tu tak bikin, akak tengah tidur, pukul 1 pagi tengah tidur, tiba-tiba dekat muka akak ni, akak rasa macam ada orang usap muka akak tu. Ada orang usap muka akak, tapi tangan dia berbulu. Tangan dia apa? Tangan berbulu. Tangan dia bulu dia. Tangan dia bulu usap muka akak. Apa pun tangan dia. Padahal dalam rumah tak ada lelaki. Tak ada siapa-siapa. Cuma akak ada orang perempuan dengan mak akak. Kita total lagi 4 orang perempuan. So akak macam tu sadar. Akak sadar. Pasal aku tiba-tiba ada orang gosok muka akak. Tangan berbulu akak. Tapi mata akak tu akak tak berani nak buka. Dalam hati akak, tangan siapa ni? Berbulu ni kat muka aku. Ya Allah. So akak baca kursi. Baca aku cakap berani nak buka muka. Akak baca hilang. Dah hilang. So the next day pagi tau, subuhnya my mother lagi tengah sembahyang subuh. Tiba-tiba my mother dengar suara my father lagi batuk dekat dapur. Padahal my father tak ada, my father dekat Makkah apa masa tu. My mother, mak akak ni dengar suara bapak akak lagi batuk kat dapur. Pasal bapak akak memang, kalau bapak akak memang habit tu, kalau pagi dia dah ambil sembahyang apa kan mesti dia kat depan dapur gitu. Jadi mak akak dengar suara bapak akak. Mak akak macam mak akak lagi tengah baru habis solat ni, baru lagi tengah tahiyat akhir. Kan mak akak dah dengar gitu, mak akak macam tu dah habis tu mak akak terus keluar tau. Mak akak keluar tengok. Mak akak keluar tengok tak ada orang. Okay, tu the second one. The third one, minggu lepas tu. Seminggu lepas tu, masa tu mak akak semua keluar. Kita pergi, masa tu mak akak bawa kita orang keluar lah, pergi tengok wayang. Jadi rumah tak ada orang. So, makcik akak, bapak akak punya adik ni, telefon rumah. Pasal dulu mana ada telefon kan, dulu kan pakai telefon rumah. So, makcik kata telefon rumah untuk yang ni dia nak suruh mak akak naik, nak suruh mak akak datang rumah dia ambil lauk. Pasal makcik akak minta lauk lebih. Jadi dia nak telefon akak lah, tanya ada makanan ke apa, nak hantar lah. Sekali di telefon rumah ni, akak cakap tak ada orang kat rumah. Mayanti tu tiba-tiba ada orang hantar telefon dengar suara bapak akak. Suara bapak kakak? Yes, suara bapak akak. Kata makcik akak pun tak dengar tau yang bapak akak pergi umrah. Dia tak dengar yang abang tu pergi umrah. Sekali dia angkat telefon tu, masa dengar ada orang kata tu, Mayanti dengar. Hello, Mayanti begitu. Sekali dengar. Pasal arwah bapak akak ni habit. So, kalau orang telefon dia tak ada hello tau. Arwah bapak akak dia siapa? Bapak akak itu selalu. Dia memang selalu gitu bapak akak. Jadi makcik akak ingat tak dengar lah mak. Dia cakap, Mayanti kata hello. Begitu. Jadi Mayanti dengar suara babang dia. So Mayanti cakap, datang sini ambil lauk. Kata Mayanti cakap itu. Begitu. Lepas tu, terus talian ni mati tau. Lain tali tu mati. So Mayanti kata, ni, dia tak cakap lah. Dia orang panggil my bapak Nur Dia cakap, ni dengar tu tidak? Ni aku cakap kata Mayanti itu. Aku sudah ambil lauk. Dia tiba-tiba dia matikan telefon. Kata makcik itu. Makcik kata ada tak salah. Makcik itu nanti mesti datang lah tu. Kata makcik itu. Sekali bila dah letak telefon, ada dalam 5 minit. Lepas tu baru makcik kat teringat. Bapak akak dekat umrah. Tengah pergi umrah. Kira makcik kata, Astaghfirullahalazim. Makcik kat tengah pack lauk ni. Sekali baru makcik kat tengah, Astaghfirullahalazim. Sekali kata lelaki dia, kenapa lelaki dia? Kata makcik kata,
abang aku pun pergi dah. Tapi tadi siapa orang aku telefon rumah angkat telefon tadi gitu. Tadi kata lelaki dia, awak kata salah nama ke? Tak, nombor telefon rumah abang saya. Tapi siapa tadi angkat suara abang aku gitu. Kata tak tahu siapa lah, kata Mayanti. Tak tahu siapa lah tu. Masa Mayanti dengar betul-betul suara Mak Fadil. Dengar dia punya cara-cara dia semua macam Mak Fadil. Kan yang sebelum tu kan yang cakap mak akak pun dengar bapa akak ni pasal kan. Dan makcik akak pun terdengar suara abang dia sendiri. Jadi masa tu kita tak tahu lah. Kali lepas masa bapa akak balik, jadi lepas tu 2 minggu kan, 3 minggu kan 2 minggu. Jadi the next week bapa akak balik, bapa akak sakit. Bapa akak sakit tu tak boleh bangun. Pasal apa, habis dia tak biasakan kan. Jadi benda tu macam mengamuk lah. Mengamuk, dia kacau bapa akak macam ni. Jadi orang panggil orang lah. Mak akak panggil ustaz datang kan. Sekali ustaz tu cakap bapa akak lah. Dia tegur bapa akak. Dia cakap benda-benda yang bapa akak buat ni sini macam kurang tight. Jangan bikin lagi apa semua. Jadi dia ubatkan bapa akak. Masa dia tengah ubatkan bapa akak tu, tiba-tiba keluar suara garau. Dia cakap, "Awas kau kacau tuan aku." Itu kat dalam badan bapa akak. Bapa akak tiba-tiba macam pingsan tau. Bapa akak pingsan. Sekali keluar suara tu. Tiba-tiba dia bercakap, "Masa akak umur 16 tahun. Kita anak akak." Dia cakap, "Kau panggil aku." Aku jadi anak tu kau tak tahu. Sekali ni dia berjalan. Tak ni panggil dia keluar lah. Dia kata, "Entah siapa gini." Dia cakap lah, "Ini tuan aku." Jadi kita tu dia ketawa macam tak tahu lah, dia kena ketawa mantan lah. Akak macam macam nak bikin kod. Jadi kat ni ubatkan bapa akak. Ubatkan kan. Sampai dekat kesimpulan ni, bapa akak tak boleh bangun ni. Lepas bapa akak balik rumah tu, bapa akak 3 bulan tak boleh bangun. Tak boleh pergi kerja, tak boleh bangun. Totally tak boleh bangun. Bedridden. 3 months. Jadi bila benda tu dapat dikeluarkan, dapat tahu rupanya yang orang yang bapa akak selalu rapat tu kan, orang tu sebenarnya pelan-pelan masukkan dia punya saka dekat bapa akak. So dari situlah bapa akak tu dia pelan-pelan lah macam hilangkan diri daripada orang tu lah. Bahaya juga. Barang-barang yang dia kasih semua bapa akak buang. Kita ni nak tolong orang. Last kita yang nak tolong pula kena. Itu sebab itulah ceritanya. Cerita akak ni kalau kita movie kan. Uish, panjang ni. Boleh buat 2 season ni. Tadi tu aku terbayang tau. Apa yang Kak Fah cerita aku terbayang cakap ini kalau kita compile jadikan short film pun ngam juga ni. Nak tanya kejadian yang ayah akak ni tahun bila? Ni tahun 97. 97 97 tak 1997. Dia budak lagi tu. Masa tu dekat rumah yang lama tu lagi lah. Rumah sebelum tu. Pasal yang rumah lama tu kat Jurong. Tapi yang ini rumah lagi satu. Rumah satu-satu. Rumah. Pasal yang rumah yang akak ceritakan yang semalam tu, yang akak ceritakan itu rumah Jurong juga, tapi tu rumah yang baru. Yang ini rumah lama. Area situ jugalah. Malam. Area situ juga, tapi lain blok. Okey, bis. Itu sahaja cerita Kak Fah. Aku rasa cerita kali ni agak lebih more bagi aku lebih. Orang kata benda yang dihantar bagi aku scary lah benda tu. Ya, tapi aku seram yang Kak Po tadi lah. Kak Po pula. Bukan. Po. Yang atas kereta tadi. Tu. Bungkus tu atas kepala lah. Banyak-banyak tempat dia duduk atas. Yang tu first time aku dengar. Unpredictable lah. So banyak kisah yang dah disampaikan oleh Kak Fah. Nasihat sikit lah. Nasihat yang mana yang dengki-dengki tu lah sikit. Yang mana yang dengki tu aku tak boleh cakap juga kan. Kalau aku cakap dia tu tak dengki kan. Macam kita lah kan. Aku perhati je komen yang kat Facebook tu. Kan. Tapi tak apa, apa-apa pun terima kasih dekat Kak Fah sebab macam-macam story dah. Dia compile kan banyak dalam satu cerita.
So terima kasih Kak Fah kerana menghiburkan kami dan juga bagi kami pengalaman-pengalaman baru, kisah-kisah baru dengan diselitkan sikit dengan pengajaran kan. Ya, terima kasih. Okey Kak Fah. Semoga kalau nanti ada cerita boleh cerita lagi kat kami. Ke dah tak ada cerita tak? Ada. Ada lagi. Dia ada lagi guys. Boleh jadi ada part 4? Boleh jadi. Tengok permintaan lah. Kan? Kalau Kak Fah rasa sudi nak cerita part 4 nanti, kita akan upload kat part 4. Tengok. Kalau korang nak, komen kat bawah. Nanti kita orang tanya Kak Fah. Spam banyak-banyak kat bawah komen nak part 4. Okey Kak Fah. Boleh. Okey. So, sampai saja video untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. So, jumpa lagi. Bye-bye.